Podcast. Assalamualaikum, selamat datang ke Kita Sembang Podcast bersama aku Muiz dan aku Amin. Okey, minggu ni aku tak berapa nak sihat, tapi kita akan bagi host kita Amin yang dah lama sangat menyepi. Tak ada. So Amin, cuba hang bagi tahu sikit minggu ni apa yang special kita nak buat. Minggu ni minggu paling special kan. Kita ada 2 guest. Kita suruh guest kita kenalkan diri lah. Tapi hang kena bagi tahu dulu kita kat mana, sebab kita akan bagi tahu mana kita bertapak. Itulah bila dah lama tak buat ni, hang selalu lupa skrip. Macam mana tu? Okey, baik, kita bertapak di Ipoh Social Club yang beralamat Anderson Road. Anderson Road. Tak apalah, korang Google lah sendiri, waste ni kan. So kita ada 2 guest hari ni. Kenalkan diri. Hai, saya D. Macam nak buat SMR, macam sedap kan? Hai, saya D daripada Ipoh Social Club. Dan aku Irfan, co-founder Ipoh Social Club. Itu antara dua orang yang kita bawakan untuk hari ni lah. So, first thing first lah, apa korang punya main job lah selain daripada buat benda ni? Jap dulu. Itu soalan nombor 4. Itu soalan nombor 4. Yang first, apa itu Ipoh Social Club? Okey, aku minta maaf. Aku terskip. Okey. Mungkin excited kot. Apa itu Ipoh Social Club? Ipoh Social Club adalah satu tempat untuk community unite. Okey. Itu kita orang punya vision lah. So satu tempat yang untuk kita boleh berhimpun dan bersosial. Nama pun Ipoh Social Club. Tak bersosial tak jadi Ipoh Social Club kan. Okey. Tapi dia punya community tu lebih kepada arts punya benda lah. Music, fine arts, apa kaitan dengan arts lah. Basically orang-orang arts akan berkumpul kat sini. So kita bersosial kat sini. Okey, kiranya itu vision korang lah. Memang direction korang tubuhkan Ipoh Social Club ni untuk community budak dalam Ipoh lah kita panggil. Tak kisahlah dia daripada apa jenis background pun, everyone is welcome lah. Sebab bagi kita orang macam yelah, sebabkan pandemik ni ramai macam budak-budak yang baru habis sekolah tak dapat nak merasa benda-benda yang kita merasa dulu. So sebab tu kami buat Ipoh Social Club ni untuk bagi demo rasa. Dulu kita ada event, kita ada gig, so benda-benda macam tu we want to make things alive macam tu in a way. Okay, nama Ipoh Social Club Tapi kalau orang daripada Perlis ke, orang daripada Pahang ke, boleh join juga ke Ipoh Social Club ni? Oh, tak kisah. Ipoh Social Club ni a brand. Tak kisah dari mana. Kita tak asabiah kita tak resis. So dari negeri mana pun boleh. In fact dari negara mana pun boleh. Sebab sebelum ni kami ada buat exhibition. Lepas tu artis tu dari Australia. So bukan Ipoh untuk Social Club ni worldwide lah. Worldwide lah. Wow, macam Pitbull dia macam mana, itu sekadar nama je lah, macam tu. Mungkin ada antara pendengar kita yang daripada Perlis sekarang ni kan, tengah memandu sekarang ni kan. Ya, Dia macam saya antara 5 juta pendengar kita tu orang Perlis. ada Perlis 8 juta. Tak, Perlis 8 orang. 8 orang. Dia salah seorang. Mungkin dia tanya kan, aku nak join Ipoh Social Club ni tapi aku daripada Perlis kan. So maksudnya worldwide, maksudnya siapa je boleh join. Yep, everybody is welcome. Macam Ipoh Social Club ni, dia selalu orang akan tanya macam ni lah, benda ni free ke bayar? Okay, kita punya co-founder cakap pasal benda ni. Okay. Sebelum tu memang nama dia Ipoh Social Club. Tapi ada juga orang tanya nak daftar club ni macam mana? Yes, betul. Okay. Dia ingat macam membership club tapi kita orang memang ada plan untuk nak buat membership club tu. Cumanya belum lagi. Sebab sekarang kita baru operate dalam setahun. So mungkin in the future kalau ada orang nak fund kita, mana-mana tahu ada orang kaya nak fund kita kan, nak buat benda ni betul-betul social club. So kita buatlah membership kan. Ada owner Ferrari tengah dengar sekarang. Cantik. Okay, so kita bukanlah persatuan atau club untuk register apa ke kan. Okay, that one thing. So lagi satu yang pasal tadi tempat tu kan. Okay, tempat ni memang welcome untuk semua orang. Tapi basically kita punya tempat ni untuk rental. So kalau basically kau nak buat event atau exhibition atau apa-apa saja, memang di welcome. So kalau katakan orang luar public nak drop by sini, tak ada masalah pun, boleh je. Tapi kita orang kat sini kalau ada benda nak buat je. So kalau public nak datang, boleh just call kita orang. Okay. And then kata-kata nak drop by ke, atau ada nak tengok untuk future planning ke apa kan, so boleh je call kita orang. Anytime bila-bila masa saja dia nak, just betul. contact orang through IG lah.
through So IG. semua orang boleh follow Ipoh Social Club di Instagram. Instagram saja ke ada benda lain lagi? Ada Twitter. Twitter. Sama Sama kat nama Ipoh Sama Social juga Club lah. Ipoh Social Club. Alright, okay. Semua orang make sure to check that out lah. Alright. Yeah, thank you. Okay, the next question is Baik, baru-baru ni Ipoh Social Club ada mengadakan ada gig The Rock The Casbah dengan Zamaira. Baik, Ipoh Social Club ni dia tumpu kepada gig sahaja ke ataupun ada buat event-event lain? Okay, macam cakap tadi, semua genre arts pun ada. Muzik, kalau muzik, live show lah. Kalau arts, exhibition atau benda-benda lain, workshop, Okay. apa benda, event tu termasuk apa-apa event je, pop-up market ke apa, tak kisah. Basically macam tu lah. Tapi kita lebih kepada macam apa, intimate punya session. Sebab space kita tak macam space orang lain, besar, ada compartment ground apa semua. Kita lebih kepada indoor kan. So lebih kepada intimate. So benda tu lagi macam best lah, sebab boleh suai kenal dengan artis, suai kenal dengan orang baru, suai kenal dengan orang-orang kat Ipoh. Benda yang macam tu. I nak tambah juga Ipoh Social Club ni tumpukan juga untuk macam entrepreneur yang kecil-kecil ni atau artis-artis yang belum ada nama, Yang baru nak naik. So yang baru nak naik. So basically Ipoh Social Club is a platform for everybody untuk portray their arts or portray their, deliver their businesses ke, macam tu lah. maksudnya tak kisahlah dari segi collaboration ataupun promotion lah, macam tu lah. Betul? Tapi yalah, daripada collaboration tu yang datang promotion kan. Betul? Alright, okay, macam kita lah. Betul? Okay. Tugas saya minggu ni cakap betul je. Okay, macam biasa Amin setiap minggu dia akan betulkan apa saja yang kita cakap. Kita ada tengok kat IG lah, kita go through IG korang. Kita orang perasan satu merch korang ni, collab korang buat collab kan. Mana idea dapat buat collab tu? Collab tu daripada aku lah. Macam kalau Ipoh kan orang cakap pasal kopi kan, Ipoh je kopi. Kalau pergi Ipoh je minum kopi. So dia macam simbolik kopi juga ah. Orang Ipoh kan suka lepak je minum kopi apa semua. So collab tu simbolik untuk kopi tu. Dan kopi, kita orang tak buat mark yang jenis yang baru, kita buat collab. Sebab collab tu kan macam barang lama, vintage kan. Betul. Kena dengan selari dengan kita orang punya konsep. Kami kan macam a little bit vintage, all this antique, benda-benda macam tu kan. So sebab tu lah kita buat collab. So itu first merch kami. Dan kita orang nak bagi tahu orang yang okay, itulah identity. Itulah identity kami, itulah Ipoh. Macam tu lah. Your first merch was collab. And then second korang keluarkan tote bag. Ya, tote bag. And tote bag tu macam tote bag yang IKEA, bukan IKEA kan, dapat macam tote bag. Konsep dia macam IKEA punya lah. Tapi IKEA punya. kalau tengok tak macam IKEA, sebab IKEA plastik. betul. Kita guna material apa tu lah, apa orang panggil lah, basically bag pergi pasar. Tapi basically kan kita orang punya merch, kalau perasan collab tu memang dia punya function untuk minum. Tapi kita portraykan benda tu untuk multi purpose. Macam-macam boleh guna lah. Letak pen ke. Lepas tu ada kita orang punya promotion, kita letak ashtray, jadi ashtray lah, letak barang makeup, letak stationeries, benda-benda tu. Macam tote bag tu pun juga, kalau orang dulu pakai tote bag tu untuk pergi pasar. Kita multi purpose kan, jadi macam beach bag, pergi beach ke apa, nak pergi gig pun apa, tak ada masalah. And then sekarang memang trend budak-budak pun pakai yang bag yang boleh nampak dalam, macam tu kan. So dia vintage tapi dalam masa yang sama ikut modern juga lah punya benda. Dan sekali lagi sebab salah satu sebab pun sebab tak nak sama dengan orang. Tu je. Sebab orang lain tak buat lagi benda tu. So kami buat dulu lah. Cari originality lah orang cakap kan. Faham. Okay, korang dah keluarkan collab, korang dah keluarkan tote bag. So what's next? Ramai minta t-shirt, tapi kami tak confirm lagi nak buat apa. Tapi kami lebih nak buat benda yang macam lifestyle, yang kita orang pun guna. Macam sebelum ni kita orang ada fikir nak buat card tau, macam Uno card ke, card Tati tu kan. Tapi Uno tak boleh lah sebab dia copyright kan. Kita fikir benda tu lah. So benda tu bagi kita selalu buat. Dan kalau orang Ipoh Social Club je, orang main card. So benda tu macam simbolik. Kita orang kalau apa-apa, buat apa-apa mesti something simbolik lah. So tak tahu lah, mungkin akan buat card ke, tak tahu lah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain buat, tak apa, kita dah cakap dulu lah. Nampak dia pun dah tease. Dia pun dah reveal lah tease dia pun tu.
So mungkin kalau episod ni keluar, mungkin cut tu akan keluar dulu kot. Tu lah sebab kita tak apa benda ni kadang orang dengar lambat, kadang orang dengar tahun depan. Betul. Okey, bagus Amin. Bagus. So mana dapat benda-benda yang merchandise korang jual ni? Boleh direct DM kami dekat Instagram, ataupun kalau kami buat event kadang kita ada letak. Tapi sekarang merch Coley dah habis, tinggal tote bag je. Tote bag masih boleh dapatkan lah. Pun like few pieces few pieces je. 5 lay lagi kot rasanya. Kalau ada kolej lebih ke apa ke, beritahu. Tak, sebenarnya ada, tapi kita orang dah bagi dekat collaborator satu lagi. Dia nak jual untuk raya. So kalau siapa-siapa nak kolej yang tinggal 15 pieces tu, boleh beli daripada dia orang nanti. Okey. So korang kena cepat. Cepat ya. Yang pasti kena So kita cepat. orang takkan buat dah benda tu. Kayaknya memang limited release lah. Kita takkan buat benda yang ready stock ke apa. Kita akan buat limited je supaya orang So nak. mungkin kita akan tengok kolej tu satu renti 200-300 ringgit. Setuju. Waktu tu boleh pakai demo kena barang. Okay, the next one, question yang seterusnya. Banyak soalan dia pun. Tengok macam karangan lah. Dia pun tengok skrip kita. Okay, Kalau apa macam dia. nampak banyak gila. Ini kan, benda ni kan memang dalam awareness gak lah. Boleh cakap macam awareness soalan yang next ni. Kita tak cakap pasal pandangan lah. Sebab orang kadang bila cakap pasal Ipoh Social Club, mereka akan lebih macam, oh kamu budak indie lah, kamu bukan budak mainstream apa semua tu kan. So benda ni bukanlah kita nak cakap macam kita mengetepikan orang ke apa. Kita tak ada racism dalam satu community kan. So just nak tanya orang, pandangan korang tentang orang-orang yang dalam scene ni dengan luar scene macam mana? Macam aku sendiri, I would not say myself as an indie kid or whatever, because aku bercampur dengan dua-dua belah. So Right. tak ada pun aku cakap Ipoh Social Club ni budak-budak indie je. Tak, sebenarnya ikut orang. We can't force the crowd. Kalau crowd tu nak datang kat kita, then alhamdulillah. Kalau dia rasa they don't belong with us, then we can't force that lah. So orang nak cakap apa pun, kita orang okay je. Sebab whatever it is, memang apa yang kami buat goes back to community. Contoh, if we do good, then it goes back to the community. Maksudnya orang luar akan macam, bagus lah budak-budak Ipoh ni, they do something kan, that goes back to the community. So kita takkan pernah boleh tutup mulut orang. So okay je, kami okay je kalau orang nak cakap apa-apa in whatever sense pun, we're fine with that. Sebab people don't talk, then people don't know about us. Okay, faham. So be it in the mainstream scene or in the indie scene, if both of the scenes are talking about us, then it's a good thing because people are talking. Faham. So in a way, bad marketing is still a marketing. So yep, we don't lose anything. Yeah. Betul. Lepas tu pula macam kalau orang nak cakap pun, itu hak dia orang sebenarnya nak bercakap kan. Kita sendiri tahu apa yang kita buat. And then like mostly dia orang salah anggap indie tu apa benda. Sebenarnya independent is just a term. Even though kalau orang suri rumah pun dia indie lah. Dia bekerja untuk dia sendiri. Betul. So independent. Betul lah. Ini dalam banyak-banyak perbincangan kan, macam bila aku lepak dengan kawan apa semua kan, orang akan just cakap indie tu dekat muzik je kan. Betul Irfan kan. So sebab Irfan sendiri pun sebenarnya dia main band kan. Betul Irfan kan. Bukan setakat 1-2 band, ada banyak lagi dia session ni apa semua kan. Korang boleh check out IG dia lah. Mana tahu ada selit sikit payment kan. Kita dua 25% lah. 25% ya. Orang Melayu kan suka macam, okay indie, Aku tak minat indie, aku tak minat. Bila sebut indie semua nampak hujan. Indie hujan kan. Kita bukan nak kutuk mana-mana fan base. Betul. Cuma bendanya itu reality dekat Malaysia. Betul. Padahal dekat luar negara macam Irfan cakap, indie is just a term. Macam sebenarnya contoh, kalau let's talk about contoh Aiman Tino, kalau dia bukan bawah label, dia indie. Faham tak? Faham. Dia jalan independent. Indie tu independent. So kalau dia bukan bawah label, dia indie. Tak kisahlah you genre apa pun sebenarnya. Independent basically you do things alone, independent. Tak ada Dia orang lah define penulis ke lirik apa. Dia buat sendiri. So Betul. sebenarnya betul lah macam Muiz cakap, ini sebenarnya soalan awareness lah, untuk orang tahu apa benda sebenarnya indie tu. Sebab banyak je podcast ke YouTube ke, banyak cakap pasal indie, but
do they really know what is what is indie? Sebab majoriti semua cakap bila pasal indie je music, indie je music, indie je music. Padahal kita pun tahu sebenarnya ada je filem indie. Betul. Ya. Ada je bisnes, orang panggil bisnes indie. Bila cakap indie memang itu aku cakap dalam Malaysia ni hang cakap indie hujan bang Fiz. Betul tak? Kita daripada 2005 sampai sekarang benda tu lah. Diorang tak faham term sebenarnya. Sebenarnya indie ke punk ke DIY ke benda yang sama lah sebenarnya kan. Buat sendiri. Tu je. Baik, next question. Okay, aku tanya. Pula tanya lah. Asyik aku buat kerja ni patut payment semua dapat aku. Kata pula ada payment kan. Alamak. Tak indie lah. Tak indie langsung ada payment. Baik, apa pandangan Ipoh Social Club mengenai scene indie sekarang dengan scene indie dulu? Kita start pada Ipoh lah, Ipoh. Okay, kalau daripada segi scene tu tak mati lagi sebenarnya kat Ipoh. Tapi cumanya beza sekarang dengan yang dulu. Orang dulu lagi faham term indie, term rock and roll, benda tu. So diorang into live benda-benda yang macam tu. Sebab tu diorang pergi support. So diorang akan pergi live gig, live show. Diorang akan beli album. Diorang tahu struggle band tu macam mana nak hasilkan satu album tu secara independent. Tak macam sekarang. Sebab sekarang lebih kepada digital sebenarnya. Diorang tahu You dah ambil point I nak cakap apa ni? tak apa. Sebab macam budak sekarang dia dah tahu digital. Dia duduk dalam digital. So diorang tahu band ni nak main lagu, dah kena ada lagu diorang dalam TikTok, ada lagu dalam YouTube. Bang, kenapa lagu tak ada dalam YouTube lagi bang? Kenapa tak ada dalam Spotify lagi? Betul. Faham tak benda-benda tu? Tapi kalau dah release pun diorang datang tak live show, diorang tak dah faham benda-benda yang benda tu lah. Tapi cumanya beza dulu dengan sekarang, diorang lagi suka duduk atas katil dengar layan muzik digital. Tak macam dulu. Dulu diorang akan pergi live show, layan adrenaline tu. Okay, faham. Kiranya macam sebab hari tu pun kita boleh nampak lah setengah band still jual physical record secara sendiri, buka bonet kan. Orang cakap buka bonet, bagi kan, cakap bang beli. Padahal orang tak tahu band apa ni apa semua kan. Tapi indie lah orang panggil kan. Yes, betul. Ini tak, kita zaman Spotify ni lain sikit lah. Betul. dia macam bagi aku zaman dulu dengan zaman sekarang, macam mana pun we have to accept the evolution. Revolusi lain evolution. Dia macam mana pun situasi atau orang akan evolve. So macam dulu kalau gig ke orang macam tepek flyers dekat bus station ke around town ke kan. Tapi sekarang kita semua digital. Kita punya flyers semua digital ke Instagram kan. So benda tu sekarang people take things for granted. Macam contoh kita bagi paling senang. Okay, time pandemic kan gig semua tak boleh buat, event tak boleh buat, apa benda pun semua tak boleh buat. So bila habis je lockdown tu, bila kita buat show, semua orang beli. Okay, and then sebulan 2 lepas tu dah slow dah. Orang tak beli tiket, orang dah macam alamak, dah biasa dah ada balik dah live show macam tu. So people take things for granted tau. Tapi time pandemic orang minta cepatlah habis lockdown ni, kita nak gig, kita nak layan benda depan live show apa semua. Tapi bila benda tu dah ada, orang tak support. Itu things with humankind lah. Kita kan suka take things for granted. Kita susah nak appreciate benda. Tak? Benda free laju lah. Benda free laju. So benda macam tu lah. Kalau macam orang dulu, dia tahu the struggle. Macam Irfan cakap, the struggle. Macam mungkin dia yang akan pergi check dekat bus station, ada tak flyers untuk minggu ni punya gig ke apa semua benda-benda tu. Macam zaman dulu, kalau kata band tu nak buat live show kan, kawan-kawan ni walaupun dia tak beli tiket, kawan-kawan ni tolong angkat amp, tolong angkat gitar apa semua, tolong sama-sama lah. Ada sekali lah jamming studio. Tapi sekarang ni ada je yang macam tu. Tapi ada juga segelintir call, tolong jap adjust lah dekat depan pintu ni, tolong bawa masuk free. Faham tak benda macam tu? Ini namanya kabel tebal. Kabel. Amal kabel construction kan, tahu amal kabel kan. Bagi aku, people very likely taking things for granted. So orang sekarang kurang awareness pasal benda-benda tu, ada struggle behind of the work itself. Macam tu lah. Baik, soalan ni kita nak tanya dari awal kan, tapi tak apalah. Dari mana datangnya idea Ipoh Social Club? Kenapa tak Perak Social Club ke? Ampang Social Club ke? Kalau Perak Social Club dia jadi macam satu persatuan bola. Ya, aku baru nak cakap benda tu, persatuan bola. Okay, Ipoh Social Club. Kenapa Ipoh Social Club? Ipoh Social Club
come out from me actually, sebab I am very Ipoh oriented girl. I love Ipoh in every sense. Akulah paling Ipoh lah, boleh kata paling Ipoh. So kenapa aku bagi nama Ipoh Social Club tu, sebab kita satu ke Ipoh, dua aku suka Ipoh, tiga aku nak orang tahu yang Ipoh ni ada benda. Ipoh bukan macam mana yang kita dengar. Orang selalu cakap macam Ipoh tak ada apa benda macam Ipoh tak ada apa-apa, boring gila kan. Aku benci benda tu. Faham tak? Sebab tu aku buat Ipoh Social Club. So bila Ipoh Social Club buat benda, so orang tak boleh cakap lah Ipoh tak ada apa-apa, sebab Ipoh Social Club buat. Han nak cakap apa? Kalau Han nak cakap Ipoh tak ada apa, itu sebenarnya Han yang tak pergi, Han yang tak pergi explore. So it's your fault, it's not Ipoh punya fault. Faham tak? Orang selalu cakap Ipoh tak ada apa, ya benda tu. Sebab tu lah aku bagi nama dia Ipoh Social Club. Satu lagi, kenapa Social Club, memang sebab goes back to my first question lah, yang aku cakap aku nak orang bersosial in that sense. Sebab sebenarnya dulu aku macam boring, asyik lepak kafe je. So aku nak satu tempat yang macam aku boleh lepak tapi come up with something, macam boleh unitekan community atau apa-apa benda tu. Boleh. Yelah, sebab sekarang pun kalau orang lepak pun semua tangan pegang kat phone. Macam hampa datang rock dekat Kasbah itu kan, tengok orang macam socialize macam mana kan. Orang main kad, orang main Tekken, main chess, benda-benda tu. Orang tak tengok phone sangat pun. Benda-benda tu yang aku nak depa rasa. So betul. dapatlah. Sebab selalu kalau pergi gig, orang pergi gig, habis tu balik kan. So macam hari tu orang habis gig je, tak balik, stay main chess. Benda-benda macam tu lah. Sebab tu aku buat macam ni. Tak, Zavi sebenarnya benda ni unik lah. Berapa kerat je yang lepak, yang sembang balik pasal gig tu tadi. Betul. Tapi bila dia cakap dia buat venue macam ni kan, dia ada tempat lepak apa semua, so orang dalam masa yang sama kan, lepas dah settle semua tu kan, semua macam okay, throwback kejap benda yang jadi tadi. Aku suka benda yang macam dah ada pergi gig kan. Maksudnya bila dia sembang-sembang, dia kata oh aku pun minat benda ni, aku pun minat ni kan. Macam aku pun dah lama cari ni tapi aku tak tahu macam mana kan. Betul, actually benda tu untuk peluang diorang juga bertukar pendapat. So space ni untuk diorang selesa lah, dan tempat untuk diorang bertukar pandangan dengan idea sebenarnya. Aku paling ingat satu benda tu paling best. Aku macam teary bila aku witness benda tu. I think it was last year punya event, sebelum New Year punya event, Songwriter Club punya event. Ada seorang tu nama dia Saifuddin. Dia datang seorang. Dia tak datang dengan kawan-kawan, dia memang datang seorang sebab dia nak tengok dia nak tengok live show tu, dan dia nak buat kawan. So that day dia memang dapat buat kawan. Memang dia literally socialize dengan orang baru sampai dia tertidur kat tempat kita orang. Pukul 2 pagi baru dia balik. Macam tiba-tiba dia macam tiba-tiba dah collab. Macam siapa kan? Macam collab. Benda tu sampai macam gila, benda ni boleh jadi. Bagi aku, I'm very happy lah. Sebab maksudnya visi aku dengan misi aku tu jadi. Walaupun it's not big, it's small, tapi it's big for me. Macam tu. So kita kena shout out to Saifuddin tu lah. Yeah, sebab Saifuddin, shout out to you. Dia Saifuddin sekarang tengah makan kan. Mungkin dia tersedak kan. Dia punca di spark idea tau. Macam okay, aku kena buat benda ni. Dia mengingatkan aku pada satu gig sebelum KP, ada Iqbal yang buat kat Kizanat. And then tu aku tak kenal lagi Muiz, aku tak ada lagi kawan-kawan gig kat Ipoh kan. So aku pergi kat Iqbal, cakap Iqbal aku tak seorang kan. Lepas tu Iqbal cakap aku nampak ada budak kat ujung kat pokok kan. Aku pergi tegur dia. So aku bertegur di situ, and aku jadi kawan dia sampai sekarang. Aku kenal nama orang semua. Bagus. So jangan takut pergi je. Kalau kau tak ada kawan, kau pergi je. Betul. Okay, ini dekat sini betul lah macam Irfan dengan Di cakap, the main purpose benda ni, kita semua unite sebab arts. Tak kisah memang betul hang indie ke, hang true hardcore ke apa benda ke, still arts lah the main purpose. Betul. Ya, aku suka tempat ni. Okay, next question boleh? Alright. Ni pasal soalan nombor pula. Dia tak boleh bagi tahu nombor sebab tadi dia cakap macam karangan Okay. Okay, ISC ni selain daripada korang bervenue kan di sini kan, dekat tengah town ni, ada tak mana-mana event yang korang buat luar Perak ke? Kita bagi luar Ipoh dulu lah sebelum luar Perak. Yang kita organise belum lagi, tapi kita banyak ada collab lah. Tapi bukan daripada segi event sebenarnya. Macam ada this one event dekat KL, event bundle.
kita just collab dengan vendor tu untuk promotekan Ipoh Social Club. Tapi masa tu baru start banjir, kes banjir tahun ni. So event tu shutdown rasanya. So kita orang tak dapat pergi sana untuk promote Ipoh Social Club. Okay, Macam faham. tu lah. Tapi in the future akan buat lah. And then Lee pun ada join community. Macam aku personally ada je join community lain-lain, ada buat event sekali apa semua. Tapi nak cakap yang Ipoh Social Club buat kat luar belum lagi, sebab kita orang baru setahun. Tapi kalau if me personally adalah as my name itself adalah, tapi Ipoh Social Club belum, soon insyaAllah. Tapi macam event kat luar tu, maybe kita orang letak priorities yang ketiga ke empat. Sebab kita akan letak priorities kat Ipoh dulu lah. Okay, faham. Sebab kalau kata kat luar kan, semua orang nak pergi luar. Betul. Orang nak cari kerja, cari kat luar, tak nak duduk stay Ipoh. Betul, semua orang nak pergi KL. Nak buat event, buat kat Genting lah, buat kat KL. Tak ada siapa nak buat kat Ipoh. So siapa je lagi tinggal buat kat Ipoh. Macam tu lah, itu kita punya visi lah sebenarnya kan. Nak hidupkan balik lah benda-benda ni. Sedangkan orang yang dekat Ipoh, macam member-member kita yang dah berjaya tiba-tiba pergi KL kan. Lepas tu kita tanya, kenapa pergi KL? Okay, mereka akan cakap, Ipoh, tengok nak cari kerja pun payah, nak buat satu benda pun crowd tak ada. Betul. So benda ni lah kita kena breakthrough kan. Macam Andy cakap tadi, Ipoh Social Club baru setahun. So ada tak hadapi tekanan ke? Tekanan sekarang pun tertekan. Tekanan tu kita tak boleh lari lah dalam kehidupan, sebab kita memang akan tertekan selamanya. Dalam sebab kita nak membangunkan suatu benda tu senang, tapi nak mempertahankan tu lagi susah daripada nak membangunkan. Oh my god, that hits me so hard. Yes. Tekanan tu memang ada lah, sebab sebenarnya tak nak start buat benda tu pun susah, nak sustain pun lagi susah. Tapi macam orang-orang macam hampa, orang-orang macam Saifuddin, orang-orang yang macam yang datang kat kita orang cakap, you know what guys, you guys are amazing, you guys are doing great job. Itu yang membuatkan kami continue doing it, walaupun nak give up ke apa semua ke kan. Because actually aku nak give up juga, tapi aku tak boleh give up. Kalau aku give up, siapa nak buat? Betul, siapa nak buat. Dan dua, aku tahu orang people are looking up on me. So kalau aku give up, orang lain pun akan disappointed lah. I don't want to make people disappointed macam tu. Sebab aku tanya soalan tu sebab mana tahu ada salah seorang pendengar kita ni yang nak buat juga komuniti macam Ipoh Social Club ni kan. So mungkin korang boleh share korang punya nasihat. Bagi Ifan nasihat dulu. Aku dah punya nasihat panjang lagi. Tak ada apa nasihat pun sebenarnya. Tapi kalau lagi ramai orang buat benda-benda macam ni, lagi bagus. Sebab kita ambil contoh KL lah. Kat KL berapa banyak tempat yang ada macam ni. Chongsan Tower, lepas tu ada KL Pack lah. Semua pun dia punya visi misi pun benda yang sama. Nak gather as a hub, gather arts punya community. So nampak diorang punya sebabkan banyak, so event kat sana lagi banyak, artis-artis baru pun lagi banyak. So kalau kat Ipoh ni pun ada boleh buat macam tu, akan lagi meriah lah sebenarnya. Tapi dengan harapan jangan bersaing secara tak best lah. Itu je. Sebab kalau bila saing secara tak best ni mula ada jadi musuh pula, cakap belakang ke apa kan. Dia kena buat sekali lah, jalan terus, jalan sekali je. Nasihat aku, tak ada nasihat, buat je, tak payah fikir banyak. Tu je. Kalau if you overthink, then you can't do things. Sebab soalan ni dituju daripada Kamal yang dekat. Ada seorang pendengar Kamal duduk di Sempulai. Oh, dari Sempulai Kamal. Oh, shout out to you Kamal Sempulai. Kamal. Baik, apa pandangan? Aduh, salah soalan lah. Salah. Tak, sebenarnya aku nak cakap tapi tiba-tiba harampas mic daripada aku. Okey. Kayaknya dekat sini tadi. Betul lah. Okey, betul. Okay, kat sini tadi bila macam tadi Irfan cakap kan, spark satu benda dalam otak aku kan, jangan bermusuh apa semua tu kan. Irfan rasa nak sebenarnya kan, majoriti orang dia rasa macam takut rasa macam aku nak buat benda ni tapi aku takut aku nak approach orang ni sebab aku rasa orang ni boleh tolong aku, tapi aku macam takut. Benda-benda macam tu yang puncanya kenapa seorang tu dia tak boleh evolve diri dia. Memang betul lah Ipoh Social Club ni ditubuhkan untuk breakthrough benda tu, breakthrough the wall, dah merapu dah. Kayaknya breakthrough sebab boleh cakap social skills budak Melayu ni daripada bangku sekolah lagi kurang lah orang kata. Betul, sebab orang bukan nak bagi awareness setakat arts je, tapi in daily basis punya skills juga kan. Kadang ada orang rasa macam amazed lah, macam kita muda lagi. Dan lagi macam aku perempuan, orang akan macam what, like a girl can do that, faham tak benda-benda tu. So somehow we would like to inspire people also. We might be
still in a small scale, tapi we still want to inspire people in any way that we can lah. So supaya diorang rasa macam tak lah, boleh je buat kan, tak ada benda yang kita tak boleh buat, boleh je. So, kalau rasa nak buat, ada daya upaya tu, buat je, tak payah fikir banyak, don't overthink, buat terus. Tapi kena cepat lah, very fast. Sebab kalau hang lambat, hang tinggal lah. Baik, ketika episod ini direkod, kita ada lagi 3 hari sebelum bulan puasa. Macam tahun lepas, Ipoh Social Club ada buat event Selekoh Raya. Betul, wow. So tahun ni ada tak? Mesti lah kena ada Selekoh Raya. Benda tu jadi macam aktiviti tahunan lah. Kita event tahunan. So kena iftar sekali. Ya, betul. Kenapa last year dia datang ke? Sebab saya memang study lah. Wah, buat homework. Baguslah kita sembang podcast ni buat homework. Jarang budak Melayu nak buat homework tau. Dulu time sekolah pun kita tak buat homework kan. Tapi bagus. Kita sembang podcast ni bagus buat homework. InsyaAllah kalau tak ada arah bintang, kita masih buat Selekoh Raya. Macam last year mungkin lebih best ke. Mungkin kita ada sembang-sembang ke malam tu ke. Tengok macam mana. InsyaAllah ada. Selain daripada event Selekoh Raya, Ipoh Social Club ada juga buat photoshoot untuk Hari Raya. Ya, betul. Tahun lepas kami, benda tu impromptu, memang impromptu, last minute punya plan. Kami buat photoshoot raya untuk family portrait, family friends portrait. Satu sebab je kenapa kita orang buat. Sebab tak boleh beraya. Tak boleh beraya. Tak boleh beraya, tak boleh balik kampung. Pening kepala dia. Tak boleh balik kampung. So kita orang semua start kat sini. So kita orang buat je. So kita orang rasa macam ni raya tak buat apa-apa ni kan. Nak pergi kutip duk raya pun tak boleh. Buat duk raya sendiri lah. Buat photoshoot. Macam tu lah. Lagi satu sebab masa tu kan pandemik, lockdown juga kan. Lepas tu event tak boleh buat. Kita sediakan space untuk orang datang buat bisnes diorang kat sini. Macam tu lah. So basically kalau fotografer kahwin pun diorang tak ada tempat nak pergi shoot outdoor. Tak boleh shoot outdoor, so diorang shoot kat sini. Benda macam tu lah. So tahun ni boleh photoshoot? Jalan je. Buat benda tu berjalan je. Kalau nak just roger je lah. Okay, so korang kena korang kena follow Ipoh Social Club lah. Kena tahu berita-berita terkini kan. Berita terkini. Baik, mana soalan ke-50 ni? Tapi tak sure lah. Mungkin tahun ni tak tahu lah. Kami buat kita photoshoot tu sebab kita orang dah lama tak beraya ni. Nak pergi beraya ni mungkin kami buat awal atau buat seminggu lepas raya punya photoshoot ke. Tengok macam mana. Baik, terima kasih. Sampai di situ sahaja episod kita pada kali ini. Seperti biasa, ada kata-kata hikmah. Sentiasalah berbuat baik dengan anak kecil, buat baik dengan orang tua, dan buat baik kepada semua orang. Kan gelak. Aku gelak sebab baca skrip. Aku ingat daripada idea sendiri. Sentiasalah buat baik sebab kita tak tahu apa yang orang tu sedang alami. Dan jika kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jumpa lagi pada next episode. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita kongsi, korang dengar. Assalamualaikum.